Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kasih kepada Fadil, pengurusi majlis. Dikasihi lagi dimuliakan Al-Fadil Ustaz Umar dan seluruh warga sekolah, seluruh warga pelaksana majlis pada hari ini. Dihormati lagi dikasihi YDP dan seluruh staf. Sri Ar-Rahimi, dihormati lagi diraikan NGO yang bersama dengan kita pada pagi ini. Barisan ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak permata hati yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita tengah hari ini. Pada pagi duha yang penuh dengan keberkatan. Untuk bagaimana kita menilai dan menggilap cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah. Perlu kita pahami bahawa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang perlu diusahakan. Tidak sama sebagaimana kita cinta pada orang lain. Apabila kita sambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ia menjadi takwim tahunan kepada sekolah kita dan mana-mana pun. Bahkan ia menjadi suatu kewajipan. Kalau mungkin dengan cara kita Maulid Nabi, mengadakan majlis meraihkan anak-anak, memberi makan kepada ibu dan ayah yang datang, saling bersilaturahmi. Kalau itu di antara jalan-jalan yang boleh membawa kepada kecintaan kepada Nabi, maka sudah tentu ia suatu perkara yang sangat digalakkan pada syarak. Sebab itu kata ulama, Syekh Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, bahawa cinta pada Nabi ini cinta yang perlu diusahakan. Cinta yang bersifat ikhtiari. Bukan cinta main-main. Kerana cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa cinta pada Allah. Cinta pada Nabi membawa ke syurga Allah. Sebab itu sidang jemaah, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Apabila kita melaksanakan, mengadakan majlis yang bukan mudah untuk diadakan, syabas pada Al-Fadil Ustaz Umar. Tiap-tiap tahun kita hidup suburkan salawat. Walaupun sekadar kita kata di tapak pasar. Tetapi menjadi saksi bahawa kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mungkin ini yang boleh kita buat, maka ia sangat besar nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tajdidkan niat, ikhlaskan hati kita, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, bahawa kedatangan kita pada pagi ini seolah-olah kita berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita seumpama warga Madinah, golongan Ansar yang cinta dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga detik penghijrahan Rasulullah meninggalkan kesan yang bukan sedikit kepada sahabat, kepada anak-anak yang berada pada waktu itu di kalangan Bani Najjar. Anak-anak yang berlari kembali ke rumah dan pergi berhari-hari pagi dan petang untuk melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada pagi ini
Ketika mana kita melihat yang kontang di hati, di jiwa masyarakat. Bahkan ada yang mereka tidak memahami dan tidak mengerti. Dan sudah hilang seri. Bilakah bulan Rabiul Awal? Apakah yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal? Orang tidak akan masuk not, hadirin sekalian. Akhir zaman cinta itu semakin pudar. Cinta itu semakin pergi daripada hati naluri ummah. Kalau hari ini Nabi dapat tengok kecintaan ummah, nescaya air mata Nabi berderayat. Ketika mana umat semakin lari, pinggirkan sunnah. Anak-anak sudah tidak tahu betapa pentingnya beriman kepada Rasulullah, cinta dan ingat. Maka kerana itu, air mata ummah ini bukan sedikit yang tumpah, hadirin sekalian. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam masih lagi kuat di bawah pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Cinta begitu hebat. Naik. Selepas daripada sahabat tabi'in, masih lagi kuat. Perginya tabi'in naik, tabi'in. Masih lagi ada kekuatan kecintaan. Kita melihat di saat ini, perginya sahabat Khulafa Ar-Rasyidin naik kerajaan Umayyah. Yang ramainya tabi'in di zaman Abbasiyah. Tumbang kerajaan Abbasiyah, naik kerajaan Uthmaniyah. Lebih kurang 300 tahun memerintah. Tumbang Uthmaniyah, naik Fatimiyah. Tumbang Fatimiyah, naik kerajaan Saljuk. Kerajaan-kerajaan Islam dah semakin mengendur pada waktu itu. Ketika inilah Al-Imam As-Sayuti rahimahullah melihat bagaimana keadaan ummah yang kerana meruncing, cinta yang kian kendur di kalangan ummah. Sehingga bagaimana kata Al-Imam As-Sayuti, seharusnya diadakan majlis maulidin Nabi. Ketika mana umat semakin hari semakin jauh, semakin hilang. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, zaman mana itu? Zaman kerajaan Fatimiyah di akhir-akhirnya. Zaman kerajaan Saljuk yang masih lagi Islam memerintah dengan begitu hebat. Tetapi nilai keinsanan, nilai kecintaan yang ada pada umat itu, subhanallah, ulama besar mereka telah melihat, kalau tidak buat sesuatu, maka sudah tentu umat akan hilang serinya. Sudah tidak ada hubungan dengan Nabi SAW. Sunnah akan dicampak di tepi dan di mana. Lalu kata beliau, harus dilaksanakan, harus dibuat. Antaranya peristiwa mengingati peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Begitu juga yang diungkapkan oleh Imam Abu Syamah, guru kepada Imam Nawawi rahimahullah. Dalam satu ungkapan kata-kata, perkara baru yang dibuat, yang harus dibuat, kata dia, walaupun ia perkara baru dan hari ini diperdebatkan di mana-mana, supaya tidak ada lagi majlis-majlis untuk membesarkan Nabi SAW. Lalu kata Imam Abu Syamah, antara perkara baru yang baik termasuklah maulidin Nabi SAW. Mengagungkan manusia Sayyidul Anam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merakamkan dalam Al-Quran surah Shaf, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Inilah ayat yang kalau tidak datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbab kedatangan Rasulullah, ayah-ayah, ibu-ibu, bagaimana dengan umat hari ini? Di manakah keimanan dan keislaman?
Di manakah kita nak cari kalau di antara yang tidak datang ini? Penyebab pemberi hidayah, mendidik manusia berakidah, bersyariat, berakhlak dengan akhlak yang baik. Lalu ayah-ayah, ibu-ibu, bagaimana keadaan manusia? Lihatlah